Banyak lagi orang lain. Supaya juga ni. Kita tak boleh kata Zul Imanawi memang pendapat dia, memang pendapat dia. Tetapi orang lain tidak. Baiklah. Ini cerita Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni siapa? Seorang sahabat besar, Sayyidul Ansar. Dia ni Sayyidul Ansar. Di sini Imam Nawawi ni cara ke sanak-sanak dia tak sebut mana. Akan dalam kitab di bawah dia sebut Sa'ad bin Ubadah, sahabi Ansari masyhur, Sayyidul Khazraj. Dia ni ikut serta dalam Bai'ah Aqabah, salah seorang nabi. Dia boleh tulis dengan bahasa Arab dengan baik. Dia pandai berenang, pandai mana dia ni. Dan orang panggil dia ni Al-Kamil. Kamil maknanya kalau kita kata insan kamil lah. Kamil orang panggil dia. Dan dia terkenal murah. Memang murah, dermawan. Bukan dia saja, tok nenek dia lagi, tok nenek dia lagi, turunan dia lagi murah. Ayah dia, tok dia, anak dia pula tu murah. Dia ada satu benteng dia. Yang mana tiap-tiap hari dia suruh orang panggil, orang Islam, siapa dia nak daging, nak lemak, mari. Dia bui nak hari lagu tu. Dan dia mesti ada tiap-tiap hari dia buat makanan untuk bui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah Nabi giliran dengan bini mana. Ikut Nabi hari ni rumah bini, dia hantar rumah tu. Kalau hari ni Nabi rumah ni, dia hantar rumah tu. Gitu cara dia. Sangat Ubadah. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Ibnu Sirin, Tariq Ibnu Sirin, dia kata ahli suffah ni bila petang, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ahli suffah ni pokok sesak lah, tak ada rumah gapo pergi nak mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila petang kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa dia ada makanan lebih sikit, bawalah seorang ke dua orang ke. Ada bawa seorang, ada bawa dua orang, ada bawa ramai. Dia ni bawa sekali-sekali bawa 80 orang. Kelik rumah dia makan. Inilah betul lah amalan dia, Sa'ad bin Ubadah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua dalam medan mana-mana perang dia ada dua bendera. Satu bendera untuk muhajirin. Ini bersama bendera itu dipegang oleh Ali. Satu lagi bendera ni bendera Ansar. Ini dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Itulah ceritanya. Dia Sa'ad bin Ubadah. Jadi cerita dia ni hak tu kan. Gitu cara kita faham hadis. Kalau tidak memang jadi celaka. Tak faham hak mana tu. Tak kena kaya jadi perempuan inti hadis, dia tidak faham. Ada riwayat bil makna, ada tasarruf rawi, ada riwayat mukhtasarah, ada riwayat yang mubham, macam-macam riwayat. Ada riwayat yang perawinya waham, keliru. Ada riwayat yang perawi dia tersalah, macam-macam riwayat ini ada. Ada yang sengaja dia ringkaskan. Jadi kita kena cari hak paling tu kan. Hak boleh kita jadikan sebagai asas dalam satu-satu bab. Agak dia. Alah betul caranya. Kalau tidak memang masalah. Habis itu cuma sekarang ni kita duduk bicara bab nazar ni. Jadi perintah menunaikan nazar. Mana nazar ini kena tunaikanlah. Baiklah, kita baca Imam Nawawi dulu. Imam Nawawi tulis apa? Ajma'al muslimun, ijma' orang Islam, dia kata tentang sah nazar. Kalau seorang itu nazar, memang jadilah nazar dia. Dan wajib dia menyempurnakannya. Sekiranya apa yang disanggupinya, apa yang katakannya untuk dilakukannya itu merupakan sesuatu kefaatan. Kalau dia nak buat tu benda boleh. Misalnya dia nak puasa, puasa tu benda boleh taat. Kalau dia nazar maksiat ataupun nazar yang harus, benda tu asasnya harus. Seperti masuk pekan, masuk bilion misalnya kita kata, saya nazar nak masuk bilion misalnya, tak jadi nazar, tak jadi. Gitu. Dan tidak ada kafar kalau dia langgar nazar dia, tak ada. Dia jadi
hampa begitu saja. Nazar-nazar ni maknanya dia kata nak buat sesuatu benda yang taat. Gitu. Dia sanggup nak buat dengan kerana Allah, nak buat sesuatu benda yang taat, merupakan ketaatan ataupun qurbah. Kalau benda maksiat, maksiat tu lagi lah. Kalau harus, dia kata indana, di sisi kita. Maksud Imam Nawawi ni bila dia kata di sisi kita, di sisi ulama-ulama dalam bahasa Syafi'i lah. Dan ini juga pendapat jumhur ulama. Ahmad dan sekumpulan ulama mengatakan fihi kafaratu yamin. Kalau dia menazar lagu ni, walaupun nazar maksiat, nazar nak minum arak, tak boleh minum arak tu. Minum arak tu memang tak boleh, tetapi dia kena bayar kafarah. Sumpah kafarah sumpah. Gitu. Hak Imam Nawawi kata kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i tidak. Kalau hak maksiat, hak harus pun tidak. Imam Ahmad kata dak. Memang tak boleh nak buat. Hak harus tu boleh lah. Kalau tak buat pun tak apa. Kalau tak pergi, misalnya kata nazar nak pergi beliau, masuk dalam dia, kalau tak masuk pun tak apa, asal kebayar kafarah. Kafarah tu kafarah sumpah. Mana dia kata mana? Dia kata mana? Lillahi alayya an adkhula beliau, misalnya kita. Nah, kalau ke bahasa Arab dah. Maknanya aku sanggup kerana Allah. Aku jamin, aku sanggup, aku beriltizam, mengikat diri aku kerana Allah. Untuk masuk, misalnya kita kata sini-sini, ataupun pergi sini-sini. Kalau kata lagu tu tak pergi pun tak apa. Kalau pergi pun tak apa, potong dulu. Kalau harus lah. Kalau hak maksiat kan tak boleh, tak boleh buat. Tetapi pergi kau tak pergi, kau kena bayar kafar. Kena bayar kafar. Gitu. Kafarah apa? Kafarah sumpah. Bila dia kata lillah yang alayya tu macam dia sumpah. Dia kira sebagai sumpah. Dan Nabi SAW bersabda, faqdihi anha, kamu tunaikanlah nazar dia tu bagi pihak dia. Ini dalil bagi perlunya menunaikan hak-hak yang wajib ke atas mayat. Kalau si mati tu dia ada hak-hak yang wajib atas dia, yang dia kena buat kan. Fa amman huququl maliyah fa mujma'un 'alayha. Adapun hak-hak harta, kait dengan harta lah. Kalau dia hutang dengan orang, pitih orang ada dengan dia lah. Jadi kalau dia mati, kena tunai. Pewaris-pewaris dia tu kena tunaikan hutang itu. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Nak bagi pusaka pun selepas selesai wasiat dia. Dan hutang. Jadi kalau hukum maliyah, misalnya si mati tadi dia ada hutang, maka ijma' ulama kata hutang hak lagu tu kena bayar. Siapa bayar? Pewaris dia. Tak boleh bagi sebagai pusaka, tak boleh. Selesai dulu. Setelah selesai baru. Ataupun kalau tidak selesai lagi, kira-kiranya sebanyak mana hutang sebanyak ni. Jadi kita kira tolak lah mana-mana kita waktu beg dulu. Lepas tu moga kita nak buat tanah ni makan masa juga, katakanlah boleh juga kan betul. Tapi kena selesai dulu hutang. Selesai dengan pitih tu. Kau selesai dengan pitih lain dalam kira-kira kau tak percaya lah. Asalkan selesai. Adapun hukuk badaniyah, hukuk badaniyah, hak-hak badani yang berkait dengan badan. Misalnya dia nazar nak puasa, nak sembahyang, nak itu berkait dengan badaniyah. Nak ngaji Quran kau. Misalnya gitu. Nak khatam Quran 3 kali. Misalnya. Itu nazar, katakan itu berkait dengan badaniyah. Fa fiha khilafun qaddamnahu fi mawadhi' min hadzal kitab. Berhubung dengan hal ni ada khilaf yang kita sudah sebut dah pada beberapa tempat dalam kitab ni. Tak apa. Kemudian mazhab Syafi'i dan sekumpulan ulama yang hukuk maliyah yang wajib atas orang mati ini sebuah zakat, kafarah, nazar wajib ditunaikan. Sama ada dia wasiat ataupun dia tidak wasiat. Maknanya kalau hutang orang, dia hutang orang dengan dia tu memang kena bayar. Kalau hak maliyah dia sendiri ni berkait dengan dia orang tak tahu. Misalnya zakat, kafarah, nazar, tapi berkait dengan hal itu. Nazar tu dia nazar kait dengan hal itu.